إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata wa la ma'alif kada sallallahu alaihi wasallam. Walau lam yakun fi ma'siyati, walau lam yakun fil ma'siyah illa tabaddul ismi lakana kafiyan fa innaka idza kunta ta'ian tusamma bil muhsin wa idza kunta 'asiyan intaqala ismuka ila al musii'il al mu'rid. Hadza intiqal ismi. Dan seandainya tidak berlaku pada maksiat itu melainkan perubahan nama semata-mata. Padahal teruk kalau maksiat yang berlaku. Ya, pertama seorang itu jadi dapat murka Tuhan, hati menjadi gelap, hati menjadi keras. Ya, dan tertutupnya pintu jalan ke Tuhan. Dan sebab maksiat dia makin jauh dengan Tuhan, ya. Dan akhirnya dihumban ke neraka Jahannam. Ya, banyak. Tapi kalau taklid satu je berlaku pun dah teruk dah ni. Apa ni? Tengok ni. Seandainya tidak berlaku pada maksiat melainkan satu je perubahan apa? Nama je berubah. Pun dah teruk dah tu maksudnya. Ya, berubah nama tu pun dah memada dia punya kedahsyatan kehinaan ni. Maka sudah memadai engkau, ya, maknanya untuk kamu sedar. Sesungguhnya apabila engkau melakukan ketaatan, engkau digelar al-muhsin. Ya, bila kamu melakukan akan maknanya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batinmu, tusamma bil muhsin, maka dipanggil kamu tu muhsin, mana orang yang baik. Sebaliknya apabila engkau melakukan maksiat, maka bertukar gelaran engkau kepada al-musi, mana orang yang jahat. Dan juga dipanggil al-mu'rid, mana orang yang berpaling. Ini pada perubahan nama. Ya, memadu dengan maksiat juga ada orang dipanggil mu'rid, orang dipanggil musi. Orang yang berpaling dari jalan Allah. Maka tidak ada kehinaan paling besar bila qalbi manusia itu berpaling daripada Allah Ta'ala. Tidak ada azab paling besar bila hati manusia itu tidak dapat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun dah cukup dah kita. Ya, kehinaan maksiat, resiko maksiat ialah berubah nama tadi. Ya, daripada baik jadi jahat. Padahal banyak lagi resiko-resiko besar yang berlaku tadi. Kemanisan ibadat ditarik, ya. Tidak rasa ibadat buat ketawa je rasa. Sebab apa? Sebab jiwa sudah mengalami satu penyakit kesakitan mungkin. Orang yang bila jiwa dia tidak sihat dengan sebab maksiat, maka dia sakit. Bila sakit, mana mungkin dia dapat merasa dengan perasaan yang tepat. Orang sakit, benda makan sedap dipanggil apa? Dia rasa tawar je. Dia marah bini, pun kau masak tawar je. Bini kata aku dah masuk garam segenggam je. Tawar lagi, pergi cek dia demam panas tu. Bukan masak tu silap, dia demam panas.
Ya, ada juga dia kata, anak zikir-zikir tak ada berasa. Ya. Maksiat kau berlambak pergi dia bertobat. Ya, dia kata, Syekh ni bawa zikir tak apa lah. Dia kata, anak tak ada rasa. Orang lain macam rasa dapat. Kau pula tak dapat. Ya. Ada juga macam tu. Dia tak nak menyalahkan diri dia, dia salahkan orang lain. Dia kata, Syekh ni kurang lah. Dia kata, tak ada apa, tak ada jazbah bawa zikir lah. Syekh ni tak ada zab lah. Kan, tak memantul buat zikir. Rupa kamu kau punya hati kau ada memantul. Dia. Hati kau ada melekat dengan maksiat, dalam kepala kau kotor, mungkar tak habis-habis. Ya, lepas tu kau nak kata orang pula, rupanya dia yang tak perasan. Dia dah jauh dengan Tuhan. Ya, bila jauh dengan Tuhan, nama pun dah berubah dia kan. Untuk rasa hati lagi dah berubah. Dia tawau dia dan ibadat tidak mendapat tempat dalam kalbi dia. Walaupun dia buat. Sebab apa? Kes maksiat. Sebab dia kata, Iza lam taqwa ala ka'amil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hatiyatu. Bila kamu tak mampu nak buat ibadat, malam payah bangun puasa nak buat, ya zikir jadi malas, lemah, tak ada rasa, kosong, ya. Sebenarnya apa? Kau diikat maksiat. Mana ada budak seorang kata, tuan saya rasa tawa, tak ada apa-apa. Tak, kau banyak tobat. Kau semain tobat banyak-banyak, kau menangis dengan Tuhan, kau minta Allah tarik kalbi kau balik supaya menghadap dia. Itu je tobat dia. Pakai kaedah gitu. Dia tak mampu nak buat ibadat atau ibadat terasa tawar, apa sebenarnya? Fa'lam, ketahui dan sedar, jangan buat tak sedar pula. Annaka maqbulun, bahawa engkau telah ditambat. Qad qabbalatska hati'atu, yang menambat kamu ialah mungkar dan maksiat. Lepas tu kita buat ibadat tak ada rasa manis. Apa makna? Maksiat kita banyak. Lebih teruk lagi dikasih, anak ada maksiat. Oh, tu lagi teruk. Anak ada perlu tobat ke? Anak ada dosa. Wah, tu besar setan. Bila dia rasa tak ada dosa, tu besar setan dengan kepala. Mana ada manusia yang tak berdosa lain Nabi dan Rasul ya. Nabi dan Rasul yang maksum, wali buat ada silap kan. Tiba-tiba kita perasankan tak berdosa. Mana dia perasan tak berdosa? Sebab dia tak taubat lah. Yasin nak taubat aja dia. Kau masih buat dosa, kau tak perasan. Ya, lalai hati ke Tuhan tu lagi satu kesalahan lah. Para arif billah dia bertobat daripada kelalaian, bukan dia bertobat dia maksiat. Maksiat tentu masalah. Dia tak banyak. Kalau kita ni bukan lalai, maksiat bertambun-tambun. Lalai lagi lah. Sebab tu tak pergi, dia tak ada jalan. Sebab nama dah berubah. Nama dah jadi musik dan nama mu'rid. Ya, nama dia panggil mu'rid. Apa mu'rid? Orang yang dipalingkan hati. Hati sudah berpaling dari Ta'ala. Tidak ada satu bala paling besar bila qalbi itu insiraf. Insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dari atau itu dia panggil bala yang paling besar. Bala paling besar bila qalbi dah tak berhenti nak menghadap Tuhan. Bila qalbi dah tak berapa sedap menghadap Tuhan. Sebab dia dah ambil sedap diletak dekat mana? Dunia lah tuan-tuan. Ya. Sebab tu bila racun merasakan dunia sedap, hebat, oh itu racun besar. Dia akan mengurangkan kesedapan kita dengan lagi banyak kita ambil sedap dunia, lagi kurang kita punya cahaya dalam. Lagi kurang cahaya dalam malam. Jangan besok dia terbakar meletup. Ya. Allah. Sebab perjalanan kita ialah qalbi. Cek balik. Ya, kita kena cek balik. Allah. Dia kena wukuf. Wukuf apa dia panggil? Wukufuz zamani. Wukuf zamani kata Syekh Muhammad Bahauddin radhiyallahu anhu, kata sallallahu wali besar, Imam Tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Paling kurang 1 jam kamu kena buat balik wukuf zaman. Cek balik kalbi kau, roh, sir tadi semua tu, ya, adakah dia menghadap 7 taib tu, adakah dia menghadap kepada Ta'ala, ataupun dia sedang tidur. Ya, ataupun dia sedang tidur, kerja dia membongkang gigi dia. Ya, orang kalau tidur je kita menyampah, orang dia tidur je kerja, kan? Itu tidur zahir, ni tidur batin lagi tu. Tidur batin, hati tak sedar dengan Tuhan. Orang tidur mana dia sedar dengan Tuhan. Ya, dia tunjuk penumbuk kat muka dia pun dia tak rasa apa senyap. Bahawa dia tak sedar. Itulah kalbi. Bila kalbi tak sedar, lebih teruk daripada jasad tak sedar. Ya, kalbi tak sedar habis. Cakap apa pun dia buat dah tak ada rasa. Sebab kelalaian tu diibarat sebagai orang yang mengantuk. Ya, dia tak sedar. Mengantuk, lalai, ya. Dan tidur kemaksiatan, dia tidur habis jam. Jadi makna di sini apa? Cukup bahayanya dosa, bahayanya maksiat, zahir atau batin, kecil atau besar, intikal, diubah apa? Nama diubah. Ya, illa tabaddul ismi.
berubah nama ialah kana kafian, itu pun dah cukup dah untuk kita rasa takut. Mana nama sudah diubah, besok di akhirat kalau Tuhan panggil apa kan, ya asi, wahai orang yang buat maksiat, ya mu'rid, wahai orang yang atas dunia kerja kau berpaling daripada makhluk, tak menghadap aku, Tuhan kata marah, berat kita di akhirat. Habis kemudian dia kata fakaifa bintiqalil athar min tabaddulil halawati ta'a bi halawatil maksiyah. Ini lagi dahsyat. Walazazatil khidmah bil lazadatil syahwah. Haza fit tabaddulil asar. Tadi ada panggil tabaddulil ismi. Dia tabaddul. Tabaddala tabaddalu tabaddulan. Maknanya berpindah, bertukar. Jadi dalam melakukan maksiat dia ada beberapa pertukaran berlaku. Pertukaran jawatan. Bukan jawatan cantik, dia kena embur ke bawah je. Dia jatuh terus ke bawah. Wala'ayazabillah. Tabadul tadi apa pertama? Dan nama. Nama bertukar daripada ahli taat jadi ahli maksiat. Daripada muhsin jadi musik. Tuan ni. Yang kedua pula dia kata fakaifa bintiqalil asar min tabadulil halawati ta'a bi halawatil maksiyah. Maka barang siapa bagaimana pula halnya dengan perubahan kesan. Asal mana kesan? Daripada apa kesan? Manis. Dulu buat taat sedap manis, selalu menangis, rasa hibur. Sekarang dah keras. Payah nak keluar air mata. Dia keras. Tu bahaya tu, kena cek balik. Badan pun kalau orang rasa keras, dia kena urut kan. Urat pun dia tegang kan. Dia kena urut. Buat duduk tak sedap, tak selesa lah gitu. Buat apa? Tak tegang sangat urat. Dia urut, kendur balik urat tu, baru dia selesa balik. Itu zahir, yang ni batin lagi tu. Kalau dia keras dalam kemat tubuh, yang buat pasal bahaya. Maka barang siapa dia kata, bagaimana pula halnya dengan perubahan kesan daripada kemanisan taat, bertukar kepada kemanisan maksiat wa na'ayazillah. Itu dia. Allah. Ini tabadul yang kedua. Tabadul yang pertama tukar nama daripada baik jadi jahat. Yang kedua tabadul makna hal dia panggil. Kesan. Tabadul asar. Jadi bagaimana pula halnya dengan perubahan kesan daripada kemanisan taat bertukar kepada kemanisan maksiat. Dulu dia buat taat seronok, nak buat maksiat tu takut kan. Sekarang dia bertukar, sedap pula buat maksiat, buat taat pula malas. Itu tak ada bala paling besar. Bala paling besar, azab paling besar bila dia merasa maksiat tu sangat lazat. Habis. Daripada lazat berkhidmat pula bertukar kepada lazat syahwah. Dulu lazazul khidmah. Dia buat khidmat dengan ta'ala ibadat seronok rasa. Dia tenang jiwa dia. Sekarang tuan dah bala ke dia pula, dia kena lazat syahwat. Dia ikut nafsu, seronok je habis tu. Itu bahaya tu. Haza fi tabadulil asar nama dia. Ini perubahan kesan. Mana kesan maksiat tadi dia bawa kepada kesan ni. Iaitulah kemanisan taat dah bertukar jadi kemanisan maksiat. Kemanisan khidmat dengan Ta'ala bertukar jadi kemanisan syahwat pula. Bila syahwat dah jadi mendapat tempat dan menawan dalam hati kita. Mana segala kursi parlimen dalam hati itu semua syahwat datang. Kursi parlimen dia dah sapu semua. Habislah jawab dia. Akhirnya dia duduk di dalam parlimen maksiat. Dia punya wakil rakyat semua penyamun syaitan ni. Faham tu? Parlimen dia kontrol, habislah jasa kita dia kontrol. Begitulah parlimen qalbi kita. Kalau yang kontrol dulu apa? Mahabbah, rindu, asyik dengan Tuhan. Wah, cantik perjalanan dia. Sekali dah kalah. Bila kalah je apa? Syaitan dulu habis. Habis semua dia susun terbalik dan tak minat dia jalan agamanya. Dia minat jalan syaitan, jalan iblis. Itu makna na'udzubillah itu. Tak ada bala paling besar bila dipanggil berubah tabaddul asar. Bertubah makna kesan-kesan di hati kita. Sebab kena cek. 1 jam cek kesan hati kita dengan Allah Ta'ala macam mana. Makin rasa rapat ke, makin jauh. Makin sedap ibadat ke, atau rasa tawar. Kalau berubah ke arah baik, syukur banyak. Mudah-mudahan Tuhan tambah. Kalau berubah sebaliknya pula, banyaklah kita menangis, minta ampun dengan Tuhan. Cepat-cepat minta ampun. Jangan dibiar jauh lagi keras kan. Habis. Kemudian wa fakaifa bitabaddulil wasfi ba'da an takuna mausufan indallahi subhanahu wa ta'ala bi mahasini sifat. Apa
yu'akkasu alaikal amr patattasifa bimasawi'il halat haza fi tabaddulil wasaf. Ui, berat tentang ni. Maksiat ni tengok ni kata orang pakar ni. Ya, doktor pakar dalam kerohanian je apa? Arifina billah. Orang yang arif dengan Tuhan kalangan awliya. Ni siapa dia? Ibn Athaillah As-Sakandari. Siapa tak kenal? Ibn Athaillah As-Sakandari siapa tak kenal? Dunia semua kenal. Kalau orang tak kenal, sui hidup. Kau kenal Ibn Athaillah? Siapa dia Ibn Athaillah? Engkau kenal apa? Lingkit siang kau kenal. Kalau sini tu Gambung Liong. Ya. Letak Gambung Liong Ustaz Jalil ulama. Kalah ulama betul sui orang Melayu. Ya, betul sui orang Melayu. Ulama kalah di julang ni kapilah hanat. Tak ada otak betul kan. Ya. Dia mati pada hidup. Yang kau mampu lagi baik pada hidup. Ya, itu kalau bahasa halus sikitlah, mampu lagi baik. Ya, orang Islam kapi yang tak kenal. Nak sedih kita tuan. Arwah Ustaz Gaus kita kan, tuan guru Ustaz Gaus. Dia berhenti mengajar di padang temu. Dia berhenti mengajar di Surah Saiku padang temu, nikah je. Bila Ustaz Jalil, tuan guru anak maklim bertanding lawan dengan lahanat Cina ni, Gan Bun Yong. Ya. Tiba-tiba yang mengangguk depan itu, dia mengajar tu pakai kopiah putih, dia angguk macam terkukur kan. Kami angguk lagi. Tiba-tiba masa pilihan raya, Gan Bun Yong di julang. Ustaz Gaus tutup kelas. Tak faham-faham, bodoh dia. Tu je, awak nak ubat. Aku mengajar tu macam curah air daun kelah, dari sampai kapi dengan Islam aku tak dipilih macam jadi orang, aku jadi binatang kan. Biar dengar kan. Ya. Ini tabaddul wasfi panggil. Ya. Tadi berubah nama, yang ni berubah kesan, jiwa kita kesan maksiat. Nama bertukar, kesan di hati sedap dengan Tuhan dah hilang, dan sedap dengan maksiat. Sini pula WhatsApp. Ya, bukan WhatsApp yang kita hantar tu. Itu WhatsApp. Ini WhatsApp mana waspun sifat. Sifat dia akan bertukar kan. Dengan sebab maksiat tu kesan risiko maksiat juga banyak kan. Ya, bitabaddulil wasfi ba'da an kunta ya mausufan indallahi subhanahu wa ta'ala bimahasini sifat fa yu'kasu alaika la amr fatattasifu bil masawi'il halat haza bitabaddulil wasf. Maka bagaimana pula halnya dengan perubahan sifat. Dahulunya engkau sifatkan dengan sifat-sifat orang yang baik di sisi Allah Ta'ala, saleh dan sebagainya. Tiba-tiba berlaku perbuatan ke atasmu, perubahan. Ya, dah tadi orang saleh jadi orang taleh pula. Ya, dah tadi ahli muti' dia jadi ahli asi. Ya. Muti' mana orang yang taat, asi mana ahli maksiat. Lalu engkau bersifat pula dengan sifat-sifat yang jahat. Ya, pemikiran dia jahat, hianat orang, dengki orang. Ya, orang buat Islam dia kacau macam-macam. Tak ada paling jahat manusia bila orang buat kerja Islam dia kacau. Itu sifat munafik. Fasaddu an sabilillah. Mereka menyekat orang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah perubahan pada sifat. Habis. Berapa dah? 3. Fa kaifa fi tabaddulil martabah. Ya, buat maksiat, martabat pula berubah. Oh, dahsyat ni tuan ni. Sebab tu dia kata, Imam Ghazali kata, taubat, rukun pertama apa? An-nadam. Tapi nak dapat nadam bukan senang kan. Dia kata ada muqaddimah. Yang muqaddimah kena ada pendahuluan. Kita kena cocok kalbi kita sampai dia rasa menyesal. Ini di antara dia. Tabaddul. Berubah tabaddul. Berubah daripada apa? Nama berubah. Kesan kalbi kita berubah. Ya, hal sifat kita jadi berubah. Dan yang ketiga martabat berubah lah. Fakaifa fi tabaddulil martabah fa ba'da an kunta indallahi minas salihin. Jawab dia sirta indahu minal mufsidin. Habis. Ba'da an kunta indahu minal muttaqin sirta indahu minal khainin. Habis. Itu punya risiko. Ya, dahsyat maksiat. Kalau dalam badan kita penyakit apa yang dia risiko buat? Kencing? Dia manis lah kan? Dia tangkap buah pinggang, tangkap ada sahabat kena, mata pun habis kan? Dia tangkap. Sakit dia pop, dia tangkap sana. Tangkap, habis dia tangkap tuan ni. Itu kencing manis. Dalam, makna jasad. Itu rosak jasad. Yang ni lagi besar. Ini lebih kencing manis, batin lagi besar ni. Dia kena tadi, maksiat, habis dia tangkap sana rosak, sini cedera, sana jam. Dan martabat pun, jatuh. Maka bagaimana pula halnya pada perubahan martabat, makam, kedudukan kamu. Dahulunya engkau tergolong di kalangan orang yang saleh. Ya.
Besar saleh kan, sebab orang saleh zahir dan batin. Baru setelah bagi satu apa? Tawaran besar. A'datu li ibadiyas salihin. Itu Nabi sebutkan hadis. A'datu li ibadiyas salihina. Mana aku sediakan bagi orang yang saleh dalam hadis kursi. Apa dia? Mala ainon ra'at. Benda yang mata tak pernah tengok. Nikmat paling besar. Atau dunia ni kalau tak dapat pun dia dah tengok. Rumah besar, kereta besar, ladang besar, apa semua besar kan dapat, walaupun tak dapat dah tengok. Yang belum. Mana model terbaru semua dekat sana tu. Yang tak pernah tengok lagi. Ya. Wala uzunun sami'at. Dan telinga tak pernah dengar. Sebab nikmat ni kadang-kadang dengan bentuk pendengaran, ada bentuk penglihatan. Wala ala hatar kalbi basar. Dan kesimpulan dia, benda yang kita tak boleh nak khayal. Khayal lah sana lebih hebat. Jadi sediakan tu untuk apa tadi? Salihin. Jadi salih tu tinggi martabat. Tiba-tiba berubah. Sirta indahu mufsidin. Dengan sebab maksiat dia berubah jadi orang yang dia panggil perosak. Mufsid, mana orang yang melakukan kerosakan di dunia apa? Ialah orang yang birtika bil ma'asi. Dengan mengerjakan maksiat. Jadi orang yang buat maksiat, dia perosak muka bumi. Mencemarkan muka bumi Allah Ta'ala. Ya, itu besar. Sebab benda macam ni kita istighdarkan biar sampai hati dia gerun, takut. Ya, daripada rasa maksiat nak dia tak wani dah. Ya, dia kena ketuk kalbi dia. Itu sebab pentingnya ketukan-ketukan seumpama ini daripada kalam-kalam Allah, kalam-kalam Rasul dan kalam-kalam awliya. Allah. Maka bagaimana pula halnya pada perubahan martabat? Dahulunya engkau tergolong di kalangan orang yang saleh di sisi Allah Ta'ala tu, kan sisi makhluk. Kalau makhluk pun sisi saleh belum tentu lagi. Sebab orang makhluk dia tukul luar, dia hebat, rupa dalam tak boleh pakai. Ini Allah Ta'ala ada yang iktiraf, saleh bukan jalan-jalan. Tiba-tiba pun boleh bertukar. Sekarang engkau berubah menjadi orang yang melakukan kerosakan. Mana mufsidin. Mufsid, orang melakukan. Kalau ramai dipanggil mufsidin. Dahulunya engkau di kalangan orang-orang bertakwa. Indahu, mana engkau kunta indahu. Engkau di sisi Ta'ala minal muttaqin. Martabat tinggi tu. Quran letak apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, Quran kata paling mulia di sisi Ta'ala, orang yang paling tinggi darajat takwa. Tiba-tiba kena maksiat, pum dia terbalik. Ya, sirta indahu minal khainin. Sekarang engkau berubah menjadi orang yang khianat di sisi Allah Ta'ala. Teruk entah ni. Itu maknanya apa? Benda macam ni kita kena istighdarkan sebelum kita istighfar, bertaubat, tunjuk gitu. Ya. Dia zikir tak rasa apa, bahaya kan. Kalau dia zikir dia rasa tak ada rasa apa, itu banyak berat. Bermakna sudah apa kalau jasad sudah lumpuh. Ya, kita tori yang pisau dia tak ada rasa apa. Berat. Tu kena cek balik. Dia kalau dah lumpuh tu bahaya kan ni. Allah, ada dah wasak ni. Penyakit kadang-kadang usaha adab. Usaha adab dengan Ta'ala tak jaga, adab dengan Rasul tak jaga, adab dengan mursyid dia tak jaga. Ya, semua adab kena ada. Dia sikit adab dia kadang-kadang tuan tarik tak. Satu cerita seorang guru dia meninggal, dia kira orang kanan tu. Guru dia test dia. Bila aku tak ada besok, kursi aku ni kau jangan duduk selama 3 bulan. Jangan duduk. Dia tengok tok guru tak ada, dia orang kanan pula kan. Duduk je lah, pak, terus jam, tak boleh baca kitab. Dia tengok kitab macam orang buta. Tak boleh baca ni. Orang melaum ni kan. Jangan jaga adab. Kita kata, apa salah tok guru tak ada, kita pun ganti kerja baik juga kan. Tok guru buat ni untuk apa tu? Dia nak test kita. Aku dah tak ada yang kau naik cocang. Kan? Jangan duduk tempat tu, dia kata, dah test kita. Jangan duduk, tak ada. Kita pun langgar, bam, tak boleh baca kitab. Jam. Melaum ni kan. Bukan macam langgar orang boleh mengajar. Itu adab dia kena jaga. Ya. Terlintas sikit di hati dengan guru. Berat kan, kerana jam zikir. Orang terik balik. Allah karim. Itu dipanggil adab dia kena jaga. Ya. Jadi apa kesan dia apa tadi? Tabaddul. Ya, kesan maksiat dia berlaku tabaddul. Mana perubahan berlaku. Nama berubah. Makna dia apa lagi berubah tadi? Kesan. Lagi sifat. Lagi pangkat. Ya, terbalik habis kan. Ini macam lori trailer terbalik. Dentum habis. Kemudian fa in kanatiz zunubu mumfatihatan fi wajhika fastaghis billahi walja ilaihi wahsud turab ala ra'sik wa qul
Allahumma qulni min zullatil ma'siyati ila izzi ta'ah wa zur ya dara'ikil awliya'i was salihin wa qul ya arhamar rahimin. Untuk obat si Melata ila radhiyallahu anhu jillan. Maka sekiranya dosa-dosa itu terdedah di mukamu, ya, asyik-asyik nampak maksiat, asyik-asyik nampak maksiat di kepala dia. Ya, dia memikirkan benda maksiat. Kadang dah tahu tapi degil, hati terdegil. Belajar, keluar ayat Quran pun tak masuk ke hati. Jaga tu, bahaya tu. Maka hendaklah kau minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Tak cukup dengan ilmu je. Tak cukup dengan gelik kitab, baca kitab, dan dia kena minta yang paling besar pertolongan dari Allah Ta'ala. Ya Allah, aku banyak belajar tapi tak berubah lagi hati. Ya Allah, aku belajar mendengar ayat-ayat-Mu, hadis-hadis kekasih-Mu, kalam-kalam para pewaris kekasih-Mu, ya Allah. Ya, aku tahu, tapi aku tak boleh nak buat maksiat, aku tinggal. Kenapa? Ya, menangis minta ampun. Biar Tuhan tukar ni. Biar Tuhan dia tukar dia, dia akan rasa lazat. Nah, cari lazat dengan Allah. Jangan cari lazat dengan makhluk, dan bodoh. Maka sekiranya dosa-dosa itu terdedah di mukamu, mana si nampak maksiat dia, tu maksud terdedah di muka dia, kepala otak dia masih ya, ada je benda maksiat yang dirancang dalam pemikiran dia. Maka hendaklah engkau meminta pertolongan dengan Allah SWT, dan hendaklah engkau kembali kepadanya. Kemudian ni cara dia, sapukan tanah ya atas kepalamu. Ni simbol penyesalan. Ya, kalau tanah Arab kan dia pergi tengah padang pasir, orang semua tak ada kan. Dia bersemayam taubat, dia mencurahkan air mata dia, dia ambil pasir letak atas kepala dia, dia melaung. Menjerit sekuat-kuat, sebab menjerit orang pun tak tahu kan. Bahkan tuan di sini kawan kata, ni apa histeria banyak. Tapi orang Melayu sekejap je. Itu tempat di Terengganu tu buat zikir, di Sekamu tu buat zikir. Sebulan tu kecoh. Ni zikir apa kuat-kuat ni, Tuan pekak. Bukan Tuan pekak, hati kau pekak. Tapi lepas tu senyap. Orang Melayu kan, dia punya isu kejap je. Dia betul senyap. Tak ada apa pun. Aku nak ceritakan apa? Simbol, lambang dia. Dia pergi tengah padang pasir, dia semayang taubat, dia melaung, tuakan air mata penyesalan, ambil pasir tu letak atas kepala dia. Itu lambang kehinaan. Sambil engkau berkata, baca doa. Ya. Tuan-tuan baca doa ni apa? Allahumma qulni min zullil ma'siyati ila izzitah. Ya Allah, pindahkanlah ya akan daku daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Bahasa Melayu pun tak apa. Ya. Kalau semayang dalam hati dan semayang pun tak apa. Kita sujudkan, ya Allah, pindahkanlah aku daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Itu maknanya. Allah. Mana pindahkan aku daripada kehinaan maksiat, ya Allah, kepada kemuliaan taat. Dan hendaklah engkau menziarahi makam para awliya. Ini Wahabi marah ni. Wahabi ni yang bodoh kan ni. Wahabi ni bodoh, bangang, bin beban. Campur tolol, Wahabi. Orang pergi ziarah makam piramid, tak ada ulat dia kata, bid'ah, senyap. Sebab apa? Pelancongan dapat duit pula bapak ni. Ya, pergi makam wali pula dia marah pula. Gila, wali bukan dia mati kan. Jasad dia mati, hakikatnya rohani mereka dia mati. Intikal dia pindah je. Ya. Ada setengah wali tu kan dia pergi, dia baca kitab kan anak murid dia tak habis separuh. Dia pesan besok kalau tak ada kau pergi kat kubur lah, bagi kitab aku baca di dalam. Dia baca di dalam kan. Dia seorang dia dengar, dia buka kitab khatam. Ya, kitab pernah baca. Macam Patut Wahab ikam kau boleh baca tu aku baca. Tapi khususlah bagi orang dipilih, orang lain tak dengar. Kau dengar pula ramai pula datang keliling kubur, ada kitab ni apa pezen pula orang kata. Ada kuliah cuba rasa. Ada kubur baca kitab tu. Ini berat kerja tu peranjat pula orang. Dia pergi kubur kat kubur dia mengaji. Lagi dia habis kata ilmu apa pula dia ambil ni. Allah. Dan pergi ziarah, sebab disuruh kita berziarah. Seorang wali besar kan, bila dia rasa hati dia keras sikit, dia pergi ziarah mursyid dia. Kan? Badan Syaban, kalau kita duduk dengan mursyid jarak berapa? Berapa kilometer? Kalau dekat, ziarah dia perlu acap. Kalau di lain sekali, paling kurang pun tidak setahun sekali, paling kurang dia kena ziarah mursyid. Ini tak kena duduk mursyid dekat tak pergi. Pergi London pergi. London pergi. Sebaik kat Israel pun tak pergi. Aku dengar dah pergi sana, pergi sini. Guru tak, ini semua tak kerti adab. Kan cakap lebih-lebih marah. Padahal yang bahlul pun. Bahlul yang betul-betul.
Ya. Mana hadis kena kau bicara? Tu ada Nabi terpampang, khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Tadi khiyarukum, orang yang terpilih di kalangan kamu. Coba dia, man zakkarakum billahi ru'yatu, orang yang hati kamu jadi ingat kepada Allah oleh kerana kau pandang muka dia. Kalau muka kita ni pandang tanya projek dan macam projek tak boleh habis. Dia tengok je muka wali-wali kan, kita tengok. Kalau yang kita dah rasa ada 2-3 orang lah. Kalau guru kita lah, Tuan Syedi Abdul Rashid, kalau tengok dia hilang kan. Tuan Guru Mu'alim Haji Wahid, ya, kalau di Kelantan sana Tuan Guru kita, Tuan Haji Abdul Rahman, kita tengok hikam dia. Tu kalau duduk dekat dia dan habis, tak ingat benda dah. Kosong. Ya, tenang jiwa kita kan. Sebab apa tarikan dia tu? Dia punya apa? Madad, atau dipanggil fight. Dia dan supaya dia panggil fight, limpahan fuyudat. Tu kalau tawajuh kita tak fight, tembakan nur. Tu penting tawajuh. Dia orang tak tahu, anak tak tahu dia tak apa, kau tak reti. Lepas tu kau tak nampak, yang kau nampak si lemak yang kan. Lepas tu makin kari kambing. Dua otak kau tak kedarah. Mana kau nampak makrifat dengan Tuhan. Allah. Sebaliknya bila engkau melakukan maksiat, kan, maka bertukar. Mana tadi? Lagi sudah. Urusan ke belakang. Nak engkau menziarahi akan jabah arif billah, ya. Nak engkau dah buat apa nama ni, taubat, kemudian kamu pergi kepada apa? Ziarah kepada makam-makam, kan? Ziarah kepada makam-makam para aulia. Menziarahi akan makam para waliullah dan orang saleh, ya. Kadang-kadang boleh cakap kan pada wali, ya. Kita masa pergi ziarah dengan Syekh Tunggul Syekh Muhammad Faiz, makam pengasas tarekat Syaziliyah, ya, Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, ya. Tapi kalau nak pergi ziarah dia, kena ziarah tu, adab dia kena berhenti dekat makam pertama tu, makam Sayyidi Salim. Itu dia punya orang kanan dia. Biasanya kalau orang tak berhenti situ, akan dia cari depan tak jumpa. Kebiasaan itu adab. Sebab dia punya orang kanan. Bagi kita kalau kena mursyid, jangan melompat. Ada satu mursyid besar. Jadi ada satu ustaz ni konon, dia terus sajalah. Tahu tak apa layan. Sebab tu dia tak tahu adab. Dia mesti cari orang kanan. Tu maksud orang kanan. Tu adab dia. Ya. Dia pergi singgah pada sini makam Syekh Salim, kemudian pergi. Di situ kita pergi dengan Syekh Faiz, tidur sekali. Bila kita datang tu, dapat jumpa kan, dia keluar. Sedia puasan sendiri keluar kan. Rambut dia panjang. Ya, Syekh Faiz suruh dia baca doa. Dia baca doa, naik dekat Allah. Dia punya baca doa, ya Allah, semua terjadi tinggi-tinggi kan. Kita rasa kesengian dia macam ni kan. Lepas dia berdoa tu, kita pun tanya Tuan Syekh, siapa Tuan Syekh? Dia kata sahibul makam. Tuan makam tu, saya Hasan Sazili. Lepas tu nak perhati di berjalan. Padang pasang pasir kan, di berjalannya tiba, hilang. Oh, lagi memang mula kemudian. Dia tengah berjalan tu hilang. Allah. Itu saya boleh makan. Dapat lagi berdoa dengan dia kan, ambil berkat dia. Allah kan, dahsyat ni. Tu boleh. Wahabi kata, dah mana jin tu, ia tidak kata. Wahabi memang pakak kan. Balul betul. Habis tu. Dan orang yang saleh sambil engkau membaca ya arhamar rahimin, ya. Nah. Nak doa, ya. Doa bercakap orang kubur nak. Ya, kalau nak datang rumah, datang tawajuh dia gitu lagi. Datang suluk lagi lagi. Duduk kat kubur tu ada adab ni, duduk cara dia baca ayat-ayat ni, minta tolong kau bukakan, aku nak bertakallum, nak bercakap dengan orang dalam. Boleh? Ya, anda boleh cakap. Allah. Habislah tu, ya. Takut kau nak cakap pun dia kata kau pergi balik, berzikir lagi balik. Tak pasal nak cakap dengan aku, ya no kau. Tapi ada ayat dia ada baca doa. Tu nak Syaban ni cara. Cara tawajuh sab, murakabah minta dengan dia. Kalau beri, buka, orang dia cakap macam ni. Sebab kalau duduk dalam tarikan Naqsyam dia, kalau dia jadi apa, mursyid syekh, dia boleh cakap kan. Jauh tahu. Bagi kita mesti kita ambil dengan abang mursyid ni tu, nak ambil cakap tengah nak kontak dia, dia bagi. Sebab dia jauh, kau nak rojok rohani je. Sekarang kita tengah baca warid, tiba-tiba masalah.
Contoh warid kalau kita baca 3 hari sekali. Seorang budak tu masuk 5 hari. Jadi 3 hari nak baca warid kedua, dia belum lagi 6 hari kan, belum 3 hari yang kedua. Tapi kita tengok warid dia, warid dah boleh jejak makam khalifah. Buat apa dia? Ukur pap, kontak je lah rohani tu. Tu kata dah lepaskan ni. Lepas lah. Tu je kan jangan dan. Kemudian satu lagi tengok sini. Aturidu an tujahida nafsaka wa anta tuqawwiha bisyahawati hatta taglibak Allah. Ya, ada faqad jahilta. Apakah engkau hendak melawan nafsu sedangkan engkau sentiasa memberi kekuatan kepadanya? Ya, kita semangat nak lawan nafsu tapi kita duk top up kat dia. Mana boleh? Dia nak lawan nafsu kita kena pump kerat segala kendak dia. Kan? Tu. Ni bila mengaji bagian mengangguk, nak lawan nafsu. Balik bangun tidur pukul 6 bangun. Ya, macam subuh mu'alaf bangun. Man talabal ula sahiral layali. Siapa nak mendapat makam tinggi dia kena jaga malam dan di antara itu. Paling besar rukun semua auliat 3-4 perkara dia kena jaga. Sikitkan makan, sikitkan bercakap, sedikitkan bergaul dan kurangkan tidur. Semua kena kurang, bukan buang. Ya, kita jaga malaikat tak makan, kurang. Iza aqallur rajul at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran. Tu hadis sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang mensedikitkan makan, Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Tu hadis Nabi. Dan keadaan ni kita pakai dalam suluk. Puan makan, puan bercakap semua. Ya. Jadi apakah engkau hendak melawan hawa nafsu? Dan itu sebaliknya. Sedangkan engkau sentiasa memberi kekuatan padanya. Kita layan. Jawab dia tak kena cara. Dengan melayani kehendak syahwat sehingga syahwat mengalahkanmu. Kan? Malam tadi dihakalkan kita baca Quran pun tak boleh. Sebab suara yang paling dikasihi Allah Ta'ala pada malam apa? Qiraatul Quran, baca Quran. Nawir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan baca Quran. Ini dia mengadu pada guru pada ustaz, dia kata anak saya degil, bertanya anak kau baca Quran ke rumah? Tak baca, kau pun sama degil ni. Ya, baca Quran banyak, bau sakinah nurutun. Ya, habis saya tak apa pandai, pergilah belajar. Ni aku dah degil lah, tak tahu baca, pergilah belajar. Kan, tak nak belajar. Itu semua kena tipu dengan syaitan lagi, dibodoh oleh syaitan. Dah tak tahu belajar lah. Ya. Nak suruh belajar, minta belajar, tolonglah ajar saya. Baru betul. Kan? Niat suruh kata, kau tak belajar, nanti dia itu. Itu semua kena akal dengan nafsu. Kan? Ya. Jangan tunggu lagi. Kan? Kerja kebajikan jangan tunggu. La tastakrifuku al-aqdar. Ya, la tatarakkab ukul. Ya, la tatarakkab. Mana jangan kamu nanti furul aghyar. Masa kosong, tak ada masa kosong. Masa kosong dia apa? Macam ubat gumah, kita tebuk sendiri, kita menjadualkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kita ubat gumah nak buat terang, buka pintu banyak sikit, pesan aku kan. Ni kau buat pintu satu, ujung-ujung keling, gelap, nampak gigi. Kan? Jalan nampak gigi. Apalah, nak terang, bukalah pintu banyak. Mana bukalah, jadualkan diri kita biar banyak dengan Allah. Jangan jadual banyak dengan dunia. Dengan duit saji macam-macam tu merugikan kita. Besok dia menyesal di akhirat. Inna asyaddan nasi hasan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi di dunia falam yatlabu al-hadisah. Orang yang paling menyesal di akhirat orang yang boleh mencari ilmu tadi tapi tak cari. Ya, ilmu paling besar ialah Quran, kitab Allah, hadis Nabi, kalam ulama, semua biar kita rugi. Kalau kita tak baca Quran ni rugi dan menangis dengan Allah Ta'ala, minta pantas berubah. Ya, sebab kita makin lagi makin dekat pintu kubur dan besok lusa kita jalan wallahu a'lam. Apakah engkau hendak melawan hawa nafsu sedangkan engkau sentiasa memberi kekuatan kepada dia? Ya, kita nak lawan, memang semangat nak lawan ni. Kita tahu nafsu menyekat tapi kita ikut buat apa? Ikut kena dia. Dengan melayani kehendak syahwat, sebab orang ikut syahwat dia tertambat. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Macam mana kau nak berjalan ke Tuhan sedang kau ditambat oleh nafsu? Mana orang kena tambat kaki tangan nak jalan macam mana? Sila kerat bertaubat dan ubah kedudukan kita. Baru dia insyaAllah dapat, Tuhan akan hadiahkan berbagai kelazatan rohani dengan dia. Habis. Sehingga syahwat mengalahkanmu. Ya, tidak ada kehinaan bila syahwat mengalahkan
Dan ingatlah sungguhnya engkau sangat jahil wala ayazabillah. Dia nak tapi dia tak buat perubahan. Mana tak buat, tak kena ikut cara atau uslub. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tadri 'alal yamasi. Ya, kamu harapkan kelepasan. Ya, tapi kamu tak ikut jalan dia. Ya, maka perahu tak jalan atas darat. Ya. Tu kata ada speedboat atau lori, itu atas lori lah bangang nak buat pengajar dia. Ya. Itu speedboat. Jalan tu atas lari jalan. Mungkin tempat dia atau minyak tar wabak lah perahu. Jalan terbaik. Jadi maknanya kena ikut cara dia. Cara dia semua ada, Nabi kata. Maka nak jalan ke ilmu, jalan ke syurga apa? Likulli syai'in tariq. Tiap-tiap satu tu ada cara dan jalan, kata Nabi SAW. Wa tariqatul jannah al-ilm. Dan jalan ke syurga ialah ilmu. Sama ada ilmu zahir atau ilmu mukasyafah, termasuk umum ilmu. Kalau ilmu biasa dengan ilmu tadris kita belajar. Kalau dalam suluk itu ilmu mukasyafah. Ya. Sebab tu kalau masuk suluk, walau dia ada 4 PhD, dia buat 8 masuk, dia kata kami datang dari Pulau Lautan Jahil. Apa dia? Aku nak kata aku jahil, aku 5 PhD ni. Ya, itu PhD kau itu ada kertas. Ya, ini bukan mencuci kertas ni dalam. Ya, nak buang dah dalam pandangan kita kepada makhluk supaya betul-betul hati bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia kata fal qalbu sajarah ila ahwa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa mughfirna fa inna khaira kullahu bi wa anta bina ra'uf wa muhaqqibna bi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, ada sebelah lagi. Oh, ya. Oh, jangan. Tahu apa dia dulu. Iya. Yang lawan tuan. Assalamualaikum. Gimana ya? Ya, sorry.